ada soalan, kita masuk kepada topik kita, pembentukan minda pedagang atas talian. Ramai tanya, ramai PM, bang, saya try ikut sesi abang dekat XM. Saya tak ada masa, bang. Sebabnya time tu saya kerja, saya faham. Boleh, macam mana saya nak tanya, saya nak tanya macam mana saya nak belajar trading? Itu soalan yang ramai tanya. Boleh explain sikit pasal proses dinamik yang positif dan negatif? Apa tu? Proses dinamik yang positif dan negatif. Next time, Sophie. Next time. Okay. Apa ramai yang tanya macam mana nak belajar trading. Bila saya minta dia orang buat kepercayaan mengenai trading, daripada lebih 100 orang saya dah suruh, adalah 2 orang yang buat. 2 orang. 2 orang je. 2 orang je yang buat. So, yang buat ni, itu pun yang buat kita minta 20 ke 30, dia buat cuma 5 yang table yang kita bagi tu. Saya tak nak buang masa dia, saya tak nak buang masa saya. Dah lah saya buat benda free kan. Saya bagi free. Yang bayar saya XM. Tapi luar daripada tu, saya bagi, orang tanya saya jawab. Orang tanya saya jawab. Tak ada charges, tak ada link, tak ada apa. Bila kita cuba bantu, kalau macam tu buang, saya bagi tahu. Kalau macam ni, saya bagi tahu betul. Jangan buang, saya tak nak buang masa saya tak nak buang masa anda. Sebab sebelum kita nak menceburkan diri kepada sesuatu, any venture, business, kerja, apa juga, anda kena tengok persiapan anda, bukan tengok tempat luar tu. Anda kena tengok anda dahulu. Apa yang anda ada untuk diberikan, dan daripada apa yang anda ada tu, anda boleh menjana keuntungan. Anda bekerja, anda ada pengetahuan pasal kerja tu, pendidikan pasal kerja tu, pengalaman pasal kerja tu, ataupun kesediaan untuk belajar semasa bekerja. Itu bekerja. Sebab di tempat kerja, sistem tu dah ada. Beza dia, yes, teknik semua ada. Tetapi mana satu teknik yang kena, okey, ni beza dia. Anda kena lihat bidang yang anda ceburi ni sebagai satu perniagaan dan anda sedang melabur dalam perniagaan itu. Saya pun tak pernah ikut. Tak buat benda tu. Itu basic. Kalau tanya saya bagaimana nak start, buat kepercayaan. tak buat memang tak ke mana. Saya bagi tahu betul. Anda akan mungkin sekejap, lepas tu balik cerita asal. Sebab the thing is the mindset. Okey, ini adalah satu, anda bukan bekerja. Beza dia, ni saya bagikan, beza dia di antara mereka yang bekerja. Ni bekerja. Ini anda bekerja. Anda bukan di sini. Majoriti daripada kita di sini, anda adalah trader retail. Anda sedang berniaga, faham tak? Anda ada satu perniagaan, anda nak berniaga online. Apa yang anda niagakan? Instrumen kewangan. Itu dia. Anda berniaga. Beza dia, bila anda bekerja, anda kena fitkan diri kepada tempat kerja punya sistem. Faham tak? Anda kena fitkan diri anda, ataupun anda ada teknik, anda present kepada tempat anda kerja tu, dan diorang bersedia untuk menerima sistem anda
dan disesuaikan kepada tempat kerja tu punya ni. Kena tulis. Anda akan dapati mindset bertukar kini. Kan? Anda akan dapati, tengok balik apa yang anda buat yang first kali kini. Anda akan gelak. Tengok balik set kepercayaan tu. Bila anda tengok yang first anda buat, macam ni aku fikir dulu. Faham tak Kimi? Saya pun tengok, saya masih simpan yang first saya buat. Saya ingat lagi kertas kajang, kertas apa, A4, bukan A4, kertas buku biru yang panjang. Saya ingat lagi, saya tulis dalam tu. Saya tengok yang first tu, ya Allah, patutlah. Okay, beza dia, bekerja, you have to fit in the system. Itu bila anda bekerja. You have to fit in the system tempat tu. Kalau anda ada sistem anda, you need to present and katakan, okay, boleh tak saya gunakan cara ni dan anda terima tak? Kalau dia kata okay, then anda introduce new system but to the institution. Itu pedagang institusi. Ini orang bekerja. Kita kat sini, bila anda start nak trading, there are thousands, if there are 100 if not 1,000 sistem yang ada. But let me tell you now, there is no one system that can fit everyone. I'm not talking about teknik. Teknik tu mana-mana anda ambil semua teknik bagus. When kita bercakap mengenai sistem dagangan terdiri daripada pelbagai benda, termasuk masa anda, time frame untuk anda trade, jadual anda. Perasan apa saya sebut? Saya tak sebut mengenai teknik, saya sebut anda. You need to see apa yang sesuai kepada anda. Bukannya anda nak sesuaikan diri kepada cara tu. So, anda tak nak trading ni menukar gaya hidup anda. Katanya trade santai, kan? Tapi dia setiap minit lalu tengok cat, hidup terganggu. Mana pergi santainya? Faham? Okey? So, apa yang anda perlu buat adalah, sebagai seorang yang nak berniaga, anda kena buat inventory diri anda. Anda kena tengok kepada memulakan satu proses. Melihat kepada satu proses lah. Dan di mana proses ni anda yang bentuk. Bukannya ambil orang punya, alhamdulillah berjaya. Itu yang diimpikan. Boleh tak jadi? Boleh. Tapi let me tell you, dia tak akan ada yang sama dua orang. Tak akan ada. Anda boleh ambil daripada sudut model pasaran, teknik. Itu teknik. Tapi teknik bukan segala-galanya dalam trading. Nampak? Teknik cuma sini je. Itu model pasaran anda. Macam mana anda masuk, macam mana anda keluar, anda baca market. Itu ini je. Itu teknik. Kalau tanya saya, teknik dalam trading cuma 2 to 5% daripada kejayaan ataupun the whole process dalam trading. Tapi ramainya segala-galanya trading ni mengenai teknik. Minta maaf. Tak. Mereka yang jual teknik sahaja kata benda tu. Faham tak? Ni adalah teknik yang membolehkan anda mencapai financial freedom. Minta maaf. Tak. Nak terasa sekarang. Tak. Teknik cuma benda berulang yang dikenal pasti oleh satu sistem dagangan yang kita tradekan. Soalan saya, kejayaan kepada satu sistem tu bukan hanya kepada teknik. Sebab teknik ada naik dan turun. Kejayaan untuk satu sistem tu adalah menerusi model size posisi. Berapa banyak anda trade bergantung kepada prestasi sistem yang anda guna pakai. Dan ada naik dan ada yang turun. Benda tu yang payah kita nak tukar tau.
Sebab kita dibombat, dimomokkan dengan perkataan marketing setiap hari. Teknik ni 100%, teknik ni belum enter dah untung, cara ni tak. Saya tahu ini kontroversi. So ramai orang tak, teknik ni bagus, teknik ni belum masuk. Tak. Faham? Kalau anda cuma teknik ni 3711 bagus, tak. 3711 ada naik ada turunnya. Bila market trading dia bagus, bila market tak trading dia tak bagus. Market profile, siapa ikut saya 3 tahun lepas, market profile. Masa market sideways, masa sekarang kalau anda guna market profile, sekarang. Siapa yang ada nota pasal benda tu dan ada sistem tu dan tahu pasal pakai benda tu, anda punya forward test. Tengok waktu market tengah hujung-hujung ni. Tengok dia punya prestasi. Market profile. Siapa ingat cerita market profile? Betul. But untuk anda ada model size posisi, untuk pembagian modal tu, part active investment, pecahan dalam active investment tu ada guide tak macam mana nak letakkan risk dan pecahan dalam 40% tu? Saya tak dapat bagi benda tu sebabnya itu jadi nasihat pelaburan, Pian. But there is no exact guide. What you can do is sebab dia bergantung kepada individual tau. Dia tak ada. But bab trading, you need to know that's why test of a system, maksudnya bila anda tengah testkan satu sistem, anda tak test kepada currency sahaja. Anda test dia kepada instrumen yang anda monitor dalam watch list anda. Dan tradekan benda yang anda faham. Currency simple. Dia simple nak faham. Tapi kalau anda trade macam saham, ETF, komoditi, anda kena tahu prestasi sistem anda kepada instrumen-instrumen berkenaan. What you do is, bila anda buat anda punya expectancy table, anda bahagikan dia kepada few categories, iaitu yang ini adalah currency, ini adalah commodities, ini adalah stock, dan kalau anda ada trade derivatif yang lain. So, dapatkan expectancy dia. Jadi, then anda ambilkan perkadaran. Katalah kita kata 40% represent semua ni kan. Jadi, 40% is equal to your 100. Ini katalah kita bagi equal weight dia. 25, 25, 25. So, dia akan dibagikan 25, 25, 25. Yes, Sophie. Yes, point of control. Yes, Sunbi. Kalau saya buat to me nak berjaya bukan daripada saya, nak berjaya daripada anda. Itu je. Nak berjaya daripada anda. Masalahnya ramai yang ingat trading ni mudah. Kita dengar sekali-sekala, okey, aku letak sini kaya. Itu macam cerita judi. Tak. Trading ni adalah satu marathon, satu benda yang dibuat jangka panjang. Dan anda letakkan satu objektif yang berkadar panjang. Anda tak dapat kata minggu depan aku trade, minggu depan aku bayar hutang kereta. Itu boleh objektif jangka pendek, tapi lepas tu. Jadi letakkan something yang berkadar panjang sikit. Yang ni faham tak, Pian? You need to do your expectancy. Jadi your waiting kat sini, you need to do your expectancy punya breakdown. Saya ada satu ni, tapi saya tak dapat tunjukkan. Saya pernah tunjukkan dahulu kepada satu servis yang
yang buat automation untuk expectancy ni. Saya tak dapat tunjukkan di sini sebab itu bukan dekat XM. Dia auto. Dan sekali terus dia boleh buat untuk anda set 50% daripada third leg dan lain-lain. Okey, dia macam ni je. You get the expectancy of the system. Katalah sini kan, ini poin 3. Ini poin 5. Ini poin 7. Ini poin 2. Okey. Anda campurkan semua ni 8, 9, 17. Ini kita dapat 1.7. 1.7 is your 100%. Lepas tu anda dapatlah poin 3 bahagi dengan 1.7 dan berapa dia punya ni. So itu weighting dia. Mencari kesempurnaan Holy Grail. Memang tak ada, Sufi. Memang tak ada. Dia rahsia dalam trading adalah benda-benda ni tau. Model size posisi. Kita belum sentuh benda ni. Saya ada slide dia. InsyaAllah kalau kita masih bersama dalam tahun depan, pertengahan saya nak introduce banyak benda-benda. Ini yang sebenarnya saya nak introduce tahun depan. Tapi disebabkan oleh ramai feedback minta 3711, jadi saya kekalkan 3711. Faham tak Pian? Benda ni Pian. Dapatkan expectancy. So everything you add up, itu anda punya total. Faham Pian? Lepas tu dapatkan weight untuk setiap benda ni. Itu adalah dia punya ratio. Jadi itu ratio katalah 40%. Maksud saya 40% ni katalah adalah 1000. Adalah 1000. Okey, now I dapat poin 3 daripada 1.7. Berapa tu? Poin 3 poin 3 bagi dengan 1.7. Itu adalah 18%. Jadi sini 18%. Jadi 18% daripada 1000 tu pergi kepada sini. Faham? Pian? Mana Pian? Jadi dia kepada expectancy, kepada pecahan. Kalau anda multi ni, anda boleh buat dia untuk, kalau anda cuma trade currency, kepada kumpulan Australia dollar, New Zealand dollar ataupun pair. Aku bagus untuk sistem aku, teknik untuk euro US dollar dia cantik. GBP US dollar tak cantik. Dapatkan expectancy untuk dia. Yes. Jadi itu jumlah dia. Kalikan dengan, jadi ini adalah kita jadi ini adalah dia punya ratio. Jadi 17.6% daripada 1000 tu pergi kepada sini. Kalau tak ada saya, bye-bye sekarang. XM broker kuat tau. Then masa rebalancing just equalkan semula pada tak kepada prestasi sistem Pian. Sebab your sistem akan naik turun. Faham tak? It's a dynamic rebalancing. It's not zero balancing. Maksud Pian kat situ, adakah kita reset balik kepada 20 kalau 25 kalau dalam kes ni 4 kan, 25 atau kita gunakan 17.6? Tak, anda gunakan 17.6. Kalau sistem anda bagus kepada stok dan anda banyakkan duit kepada stok, kepada sistem punya performance, is a dynamic portfolio. Sistem saya sentiasa dynamic. Semua sistem saya ada perkataan dynamic kat belakang. Market dynamic, portfolio dynamic. Yes. Kalau tengah cantik trade stock kepada sistem tu tengah cantik pada dia, lepas tu kita kurangkan duit. Aduh, kan demam tu. Demam jadi macam tengah cantik kalau tak pergi dekat currency. Currency tengah tak cantik. Dia kan pengsan jadinya. Faham? Sebab tu sentiasa monitor benda ni.
Tak, jangan fix kan, jangan kepada 0% balancing. Nah. Anda akan, kalau tengah cantik, mungkin stock market tengah cantik, mungkin komoditi market tengah cantik, lepas tu ada kurangkan duit ke dia. Demam kita tengah cantik kan, tengah bagus dia, kau pergi kurangkan duit. Allah. Azan pergi depan cat azan banyak sikit. Faham? Azan pergi depan cat azan berulang-ulang. Tengah cantik kurangkan duit. Tak. Setiap ni pada 3 bulan rebalancing tu untuk the whole portfolio, bukan cuma ni kita akan keluarkan kepada nak letak duit kepada mana. Tengah cantik kurangkan, itu tak logik. Buat benda logik kan. Jangan tak buat benda logik. Benda logik je tu. Fikirkan logik. Okey? Boleh faham ni? Saya ada nota-nota ni tau, tapi saya tak dapat nak kongsikan because kalau saya masuk bab ini, it will be a totally new subject. Jadi kita akan panjang sikit dan saya kena potong yang market dynamic. Jadi tapi permintaan ramai kepada market dynamic. Jadi saya kena staykan market dynamic tu insya-Allah nanti tapi nota dia semua dah ada. Buat benda logik kan. Jangan buat benda tak logik. Kau tengah cantik buat duit satu tempat kau kurangkan. Itu tak masuk akal. Itu tak kena. Okey? Expectancy. Boleh? Expectancy Okey. Ambil gambar kalau nak. Saya buangkan Yep. Okey. Kunci dia adalah you record it. As long as anda record the whole thing, anda buat macam bisnes, memang buat bisnes. Aku jual sayur, aku jual kentang, aku jual daging, aku jual sabun. Ada 4 item. Jadi sabun laku, ramai orang beli, untung pun tinggi. Kita banyak beli sabun dalam inventory kita. Yang sayur pula ada masa okey, ada masa tak okey kan. Jadi kita tetapkan ni kalau dia tak banyak ni aku berhenti ambil sayur. Apa tadi? Yang lain-lain lah. Ya, macam tu. Jual budu, benda-benda macam tu. Galih. Galih. Okey, so ini berniaga. Benda ni yang susah nak tukar mindset. Sebab ramai yang tengok trading ni macam bekerja. Bekerja ni kita ambil ikut sistem. Nampak tak? Anda ikut ambil sistem orang, anda cuba fitkan diri anda kepada sistem tu. Padahal dia tak kena kepada anda. Dan hujungnya, teknik tu tak bagus. Tengah cantik lupa risk. Tak, risk tetap, itu guna model size posisi. Profit 400, jual sayur ROI 100. Ya. Sayur inflation. Yes, gold jatuh sejak dari Ogos tahun lepas, kan? Betul, gold jatuh. But mark my word, gold akan lead semua yang lain kecuali silver. Silver akan lead lagi banyak. Tengok masa yang sama ni, insya-Allah pada tahun depan ataupun tahun satu lagi, you will see dos yang gelakkan yang gold akan tengok balik kepada yang gold. Dah tanam sayur, dia semua dia dah rancang, kita je tak tahu. Okey, jadi semua ni berniaga. Kalau anda melihat ini sebagai bekerja, minta maaf, tak dapat. Bang, saya full time trader. Yes, anda full time peniaga dalam dunia financial. Itu je. Dia tak ada full time trader. Kalau anda bekerja sebagai trader, itu lain. Anda memang bekerja. Anda dekat bank mana ke,
dekat fund mana. Anda bekerja dan anda bekerja sebagai trader, itu lain. Sebab itu dalam trading, anda adalah elemen paling penting. Nak high tech ingat, atau nak burn supply kan? Betul? So mana kita nak start? Lihat diri. Lihat diri anda. Buatkan benda-benda ni. Ini Allah. Ini first benda yang paling penting. I cannot stress enough mengenai pentingnya penetapan kepercayaan. Ini I cannot stress enough how important it is. Lepas tu, ketahui sebenarnya berapa modal. Dia tak dapat bulan ni aku ada $50. Kalau trade $50, teknik kau dapat berapa? Kau ingat ni berjudi je. Saya lepas ni kalau orang tanya macam tu, saya tanya dia, kalau beli 4D dapat berapa? Dia pun tak tahu. Dia ingat kedai kat bawah tu dapat berapa tiap bulan. Kedai tu pun tak tahu. Dia ada naik, ada turun. Depend kepada masa, depend kepada prestasi semasa. Apa dia buat, dia jaga list sahaja. Itu je. Dia jaga supaya dia tak rugi. Dia jaga supaya kos dia sesuai dengan pendapatan yang dijangka diperolehi. Adakah pendapatan itu pasti? Belum. Itu perniagaan. Kalau anda bekerja, anda boleh kata, aku kerja banyak ni, banyak jam ni, ini yang aku buat, ini KPI aku capai, aku jangka, aku punya income banyak ni. Itu bekerja. 4647. Kena. Ni something yang bagi saya, kalau orang tanya start nak belajar trade kat mana? Penetapan kepercayaan. Dia macam agama. Okey. So, dan ketahui sebenarnya masa ada. Anda berniaga. Macam mana anda tak tahu masa yang anda peruntukkan, modal yang anda peruntukkan untuk berniaga ni? Kau orang pergi teka-teka nombor lah pula. Faham? Jadi yang pertama, tetapkan kepercayaan. Ketahui apa yang anda percaya kepada bidang ini. Adakah dia sesuai tak kepada industri? Nak tahu sesuai tak sesuai, don't worry dulu sesuai tak sesuai. Tuliskan satu-satu. Apa kepercayaan aku mengenai dagangan ni? Aku percaya trading boleh kaya. Aku percaya trading boleh cover pembelajaran aku. Apa yang anda perolehi? Aku hilang duit, ada lah. MC banyak kali. Ada withdraw 16 kali. Ada depo 18 kali. Allah. Depo mengatasi withdraw. Tak apa. Tulis. Satu. Saya percaya tim terhebat seluruh alam semesta adalah Liverpool. Betul? Apa yang anda perolehi? Nah, faham? Lepas ni. Faham? Dia itu dah pasti. Itu memang tahulah. Bukan kepercayaan. Itu bukan kepercayaan, Sufi. Itu dah memang pasti. Saya lagi masih buat senarai belief versus what you get. Ini kena buat. Starting. Kalau nak start, macam mana nak start? Ni tempat start dia. Bukannya belajar 3711. Bukannya belajar, belajar dekat YouTube, belajar saya nak start trading, saya nak belajar dekat Baby Pips, dekat XM kita ada YouTube. Bukan kat situ. Ni start. Betul lah Liverpool. Nak macam mana? Tu memang kan? Dah betul lah. Mana? Tak ada, tu tak salah. Itu memang mana salah pula. Tapi betul lah. Kan? Saya kalau cerita nombor 2 tu saya pening. Kalau itu saya tak tahu. Apa kau tak tahu Sunbi. Okey, jadi langkah pertama dia adalah benda ni kan. Saya nak tanya kat SM nanti, boleh tak saya sambil hari bila Liverpool tengah angkat piala kan, tak lama lagi, masa tu boleh tak saya pakai baju Liverpool masa kita buat webinar tu? Nanti saya tanya. Boleh ke tak? Belakang-belakang ni bendera semua kan. Tapi itulah. Saya okey, tak tahu SM benar ke tak. Okey, tuliskan kepercayaan anda.
Siapa yang tim satu lagi tu sakit mata lah. Saya tak beli. Sempat lagi Liverpool. Tu contoh-contoh dia lah kepercayaan. Okey, tuliskan kepercayaan anda. Selepas anda buat benda ni macam ni. Yang kepercayaan tu 4 minggu pertama, buat dia 3 bulan 4 minggu pertama buat tiap weekend. 4 weekends. Tulisan. 4 weekends anda buat. Ini bulan pertama. Okey. Bulan kedua, second month, buat dia 2 minggu sekali. Fortnight. Bukan game. Fortnightly. 2 minggu sekali lah maksudnya. Okey. Dan bulan ketiga, buat dia sekali. Nak pergi beli. Saya dah ada. Nak letak je, boleh ke tak? Kena tanya bos XM. Tantah. Dia orang sokong Cyprus team apa dah. Apa saya pun tak ingat. Hari-hari sedia saya pun tidur kat sini. Okey. Yang 3 ni, buat dia. Yang 3 bulan. Buat dia. Anda akan dapati jauh cara anda berfikir. Buat dia. Okey. Bulan pertama, hujung lepas anda buat yang 4 tu, lawak buat itulah. Bagi mereka yang dah buat, anda tengok lepas bulan pertama, tak payah lama sangat. Bulan pertama, lepas 4, dah buat 4 kan. Tengok balik nombor 1. Boleh gelak duduk jatuh tangga. Saya ada lagi. Tapi malu nak tunjukkan. Tu untuk anda tau. Bukan untuk nak letak, janganlah nak letak hebat-hebat. Letakkan benda yang betul. Yang tu untuk anda, bukan untuk saya. Kalau itu pun ada tipu diri anda, tak payahlah cerita trading. Jangan depo habis. Diri sendiri pun dah pergi tipu. Tak payah. Buat betul-betul untuk anda. Buat macam Sufi. Bukan dekat buku diary tu kan. Ataupun buat dekat phone. Saya guna dekat phone. Saya buat dekat phone. Tiap-tiap Sabtu. Tiap-tiap Sabtu saya tulis benda-benda ni. Mana buku aku ni? Ada nota apa ni? Ada nota market dynamic. Tengah malam tak dapat tidur kan. Macam mana aku nak buat grafik dia? Tak apa. Nanti. Yang lain-lain tu semua pasal kepercayaan ke. Tengah-tengah malam ada nota market dynamic. Tengok. Macam mana dia punya nota ni? Sini. Macam ni. Salah, terbalik. Okey. Saya cari mana saya letak nota dalam phone ni rupanya. Okey. So, buat dia, yang ni tadi, buat dia dalam 20 ke 30. Tulis macam mana brainstorming. Brainstorming, tulis. Ambil. Ni tulis. Macam mesej kan. Macam mesej. Tulis je. Kepercayaan yang paling tak logik, saya letak. Minimal sehari kena ada 3 trade. Dan tukar setiap hari kena kaji 3 counter sudahnya. Uish. Tu. Dia payah nak kata betul atau tak, Bian. Cerita dia kepada anda. Kalau sesuai kepada anda, dia sesuai. Dia tak dapat kata betul atau tak. Sebab kepercayaan ni kepada kita. Tapi dia kena tak? Itulah kalau tipu-tipu pun bukan pun kena orang lain. Tulis sendiri. Betul sendiri. Ada yang buat kepercayaan ni, dia hantar kepada saya, macam buku, cantik. Dia macam nak betul. Dia bukan betul, dia pasal anda. Dia pergi ambil nota saya, ditulis dalam bahasa. Nota saya dulu bahasa English. Kan saya ada nota untuk, ada slide untuk kepercayaan ni kan. Dia ambil nota tu, dia translatekan kepada bahasa Malaysia, lepas tu dia hantar kepada saya. Tak ke pening saya bacanya. Saya baca pun pening. Ini macam nota aku. Apa kepelik hantar kat aku. Macam-macam. Belief saya yang paling mengarut, naked chart is the best technique. Tak, itu tak mengarut kali. Dia tak. Dia
whatever that fits, tapi dia limiting. Sebab anda limitkan bahawa cuma naked chart yang boleh diguna pakai untuk trading. Jadi anda limitkan ya. Jadi selepas anda buat, saya tak habis tadi. Selepas anda buat 1 month ni, anda bahagikan kepercayaan tadi kepada 2 kategori. Kepercayaan yang berguna, kepercayaan yang menghadkan. Jadi kalau anda letak macam naked chart tadi, itu adalah kepercayaan yang menghadkan. Kepercayaan yang berguna, position sizing model, flexibility dalam dalam penentuan sistem, rebalancing of portfolio, itu semua kepercayaan berguna. Pula boleh minta kerja jadi translator. Itulah Pian. Dia hantar kepercayaan, dia ambil nota aku tu, dia pergi translate kepada bahasa Malaysia. Dia hantar kepada orang lain, tak apa. Dia hantar kepada saya. Allah. Tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Dia nak betul. Dia betul buat apa? Itu untuk anda, bukannya untuk saya. Lembu punya salah, sapi dapat nama. Yang penting kan, siapa penjaring gol terbanyak di BPL pada masa ni? Kan? Betul ke salah jawapannya? Itu je. Okey, jadi tiap kali anda buat 1 bulan, anda bahagikan kepercayaan berguna kepada kepercayaan. Lepas tu anda akan dapat satu list, satu master list. Satu master list. Anda dapat satu master list ni, kepercayaan berguna, kepercayaan menghadkan. Dan apa yang anda buat adalah, anda start to work on kepercayaan menghadkan anda untuk reduce dia. Untuk anda tahu ini tak dapat, ini tak dapat. Then how anda work around it. Kepercayaan yang berguna, what you do is, anda tahu dia membantu kepada career anda, kepada bisnes anda enforce it. Anda tahu bahawa position sizing membantu dagangan anda. Anda mencapai objektif menerusi position sizing. What you do is, anda test out different position sizing model. Anda come up with different. Okay, remind saya pada hari ni apa? Esok saya akan kongsikan different Excel. Helmi pernah kongsikan, saya kongsikan sekali lagi kepada anda semua, different position sizing Excel. Sehari kena buat 30 benda-benda macam itulah. Kena ni paling tak boleh belah. Ada hari tak bukan untung, rugi ada. Ya, tahu. Bila anda letak, tapi nak kata hari-hari, kalau anda intraday, besok kita cerita pasal bullet system. Yang pasti bukan Ronaldo. Itu saya setuju, Pian. Kena ada objektif. Yes. Tak. Belief yang pertama dulu. Daripada belief tu baru anda buat pasal objektif. Okey, remind saya besok sesi pukul 2. Saya akan kongsikan kepada anda different Excel. Mana dia? Different Excel. Mana dia? Sekejap. Mana dia? E-book not. Sekejap saya cari dulu. Ada ke tak? Monthly macro ada dalam ni. Adalah dia. Different Excel untuk position sizing model. Esok jam 1. Alhamdulillah. Okey, jam 1 aku tengah belantak. Boleh. Sila. Goal pun salah. Tak goal pun salah. Betul? Pening kepala. Okey, buat benda-benda ni, insya-Allah anda akan dapati cara berfikir anda. Lepas tu anda nak tahu adakah anda lari tak daripada market punya standard?
Industri ni punya standard. Trader punya standard. Apa standard yang ada di kalangan industri kita ni? Apa kepercayaan-kepercayaan yang standard? Itu kita ceritakan besok. Tapi besok kita punya sesi akan lebih pendek untuk kepercayaan. Sebab esok adalah kepercayaan dagangan. Mitos ataupun realiti. Jadi besok kita punya topik yang tu. Tapi saya akan sentuh sikit saja. Besok kita akan start bercerita pasal position sizing model sehingga sesi sebelah malam. 2 sesi besok. Kejap. Besok sesi saya Irina. Mana Irina ni? Kejap saya tengok. Sesi saya ada 2 kan? Kejap saya buka jadual dulu. Cancel. Kejap. Ni bulan November. Ini berapa bulan? 30. Ui, dah hujung. Month end flow. Jaga-jaga sikit. Besok sesi saya ada 2. Okey? 2 sampai 4, 6 sampai 8. Okey? Besok sesi saya 2 sampai 4, 6 sehingga 8. 6 sampai 8. Okey. Jadi jaga-jaga dengan month end flow malam ni. Dolar tu. Untuk dolar. Dolar dengan yen. Jaga-jaga sikit. Kepercayaan dagangan, semakan realiti, musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. So, ada 2 sesi saya besok. Besok kita panjang sikit. Sebab besok tak dapat panjang, tak dapat curi masa. Besok ada Irina pada jam 3, pada jam 4. Lepas tu kita ada Azni. Lepas tu saya, lepas tu barulah Siti Wani. Jadi tak dapat curi masa. Besok saya akan cuba, saya akan kongsikan dan letak dekat ni dia punya Excel dan macam mana anda guna Excel. XM Live itu adalah Imran di FB pada jam 9 malam besok. Okey, Galih. Thank you. Okey. So, kepercayaan ni tuliskan apa kepercayaan yang berguna, apa kepercayaan tak berguna. Galih buat, Sufi, Pian. Seriously. Anda akan dapati mindset anda mula bertukar tau. Anda akan tengok trading dan ia akan banyak membantu disiplin anda. Masalah kita ni bukan tak tahu trade. Masalah kita disiplin. Trading ada masa untung. Bukannya bila anda kena SL tu anda tak pandai trade. Kena SL tu sebahagian daripada sistem. Yang tak bagusnya mungkin sistem tu pada waktu tu tak kena kepada market. There is no perfect holy grail. Tak wujud. Itu je. Nak terima benda tu payah. Dah low bet. Tengok CMJ kat kapak. Alamak. Okey kali. Okey. Tuliskan. Kepercayaan berguna, kepercayaan tak berguna tu. Anda akan dapati banyak perubahan kepada diri anda. Jadi 3 bulan pertama ni adalah anda punya timeline. Timeline serve inventory. Okay. Number 1. Belief setting. First 3 month. Itu 3 bulan pertama anda buat benda tu je. First 3 month. Tapi tu kalau tanya saya, banyak daripada masa dagangan, daripada bila nak belajar trade, kalau bagi saya 1 tahun untuk anda nak develop kan, 6 bulan tu saya akan ambil untuk cerita ni saja. Untuk setting objektif. 6 bulan, separuh. Untuk market dynamic apa semua tu mungkin ambil masa 1-2 bulan. Lain daripada tu anda untuk test out the system.
Jadi itu boleh ambil masa 1 tahun. Kalau tanya saya accelerated, kalau nak cepat, itu dah kira nak sambung paku Abang Galih masa dia tak ada. Okey, itu adalah timeline dia. Yang kedua adalah do your budget. Do your budget. Ini akan ambil masa lebih kurang 1 month, satu bulan, untuk anda tengok overall financial record anda. Anda nak tahu berapa banyak yang anda ada untuk nak dilaburkan dalam portfolio pelaburan. Lepas tu anda nak start letakkan certain objektif dan you work out on the different target, on the different risk punya tolerance, on the different dia macam ni lah. Tahu bajet anda. Okay, Sunbi. It can work, it can be together, but I'm giving you some guideline untuk ni. Of course dia tak sesuai, dia tak ada satu yang general, ini je cara dia. Tak. Ada orang tak ada masa, ada orang ada masa. Tu, belief setting 3 bulan pertama buat dia. Itu ekstensif. Anda buat dia, anda muhasabah diri. Jangan trade dahulu. Anda sedang habis duit. Kalau ada pun banyaknya luck, banyaknya cuma nasib baik. Entah apa dia buat, tekan jadi. Entah. Lepas tu buat lagi hancur. Okay. Kenapa kita buat belief setting yang pertama? Sebab benda tu yang paling susah nak tukar. Teknik senang tukar. Bajet senang tukar. Time, nombor 3, boleh tukar. Tapi belief tu adalah benda yang dibentuk oleh environment, dibentuk oleh financial situation, dibentuk oleh kita. Benda tu yang paling susah nak tukar. Jadi kita buat dia, settlekan dia dalam 3 bulan pertama, and then you work on it. You work on it. Anda akan suppresskan benda yang menghalang anda. Anda akan tingkatkan benda yang membantu anda. Benda tu yang paling susah. Benda paling susah. Aku percaya kalau makin jalan laju ni, tekan je momentum. Itu percayaan tu. Itu benda-benda yang paling payah nak buat. Dan nombor 3 adalah time. Jadi buatkan jadual anda yang fit kepada anda untuk anda trade. Berapa banyak masa yang saya nak allocatekan, anda rekodkan apa yang anda buat dalam trading. What you do is anda ambil satu buku, Gold British Trade Dollar ni mana punya ni? Ni bank negara, tak apa. Okey, anda ambil satu buku, anda tuliskan apa time. Okey, tiap kali anda buka chart, letakkan time pukul berapa. Rekodkan apa yang anda buat dalam tempoh 1 minggu. Buat satu lagi, sampailah 1 bulan, 1 month. Anda rekodkan every trading activities anda to the T. Every time anda buka chart, masuk tandas, buka chart. Keluar tandas, buka chart. Langgar pintu, buka chart. Masuk LRT, buka chart. Langgar LRT. Dia jalan, dia langgar LRT. Bukan LRT langgar dia, dia langgar. Maklum, tengah profit banyak. Ataupun tengah flow teruk. Setiap kali anda buka chart ataupun any activity trading, anda pergi tengok Bloomberg, anda pergi tengok Zul punya webinar, itu all activity trading. Jadi berapa banyak masa yang anda allocatekan untuk trading ni? Sebab pendapatan anda kena commensurate dengan dia. Anda habiskan 8 jam untuk trading. Modal 100,000. Tiap-tiap hari target $20. Minta maaf, tak kena. Baik anda niaga apa, unta ke apa kan, lagi bagus. Daging unta, inflasi, sayur kan, jadi sayur naik harga.
Betul. Itu ambil masa. Betul Sunbi. Exactly. Benda-benda tu yang ni. Jadi, ini adalah timeline untuk serve inventory. Serve inventory ni. Buat lepas tu, buatkan, rekodkan time yang anda spendkan untuk trading. Any activity yang berkenaan dengan trading. Anda buka internet, anda baca apa-apa ke untuk trading. Macam lawyer, bila anda working on a case, semua tu anda chargekan kepada customer. dia pergi nyanyi lah pula. Bian, kau boleh Bian? Rekodkan timeline untuk serve inventory ni, buatkan dia. Budget, what you do is, sekarang ni anda kena buat dah bulan 11, dah terlambat tau. Apa budget anda untuk next year? Dah ada budget tak untuk next year? Dah ada tak budget untuk next year? Buat budget anda. Anda tengok kepada anda punya perbelanjaan dan bahagikan dia kepada perbelanjaan yang bagus dan perbelanjaan yang tak bagus. Tak bagus tu benda-benda yang tak dirancang, benda-benda yang anda boleh kurangkan, benda-benda yang tak sepatutnya anda spend. Lagu ni dah lama. Itulah, mereka dah lama rancang. Kita je boleh jika kau fikirkan ragu-ragu. Betul? Kita anda nak tak nak je. Trading ni sebenarnya anda nak tak nak je. Dia ada satu jalan yang nyata apa nak buat tau. Tapi nak ikut jalan tu payah. Itu saya punya instructor punya guru tip. Trading ni dia ada satu jalan yang jelas apa nak dibuat. But following the path is very, very difficult. Because of kita punya constraint. Kita sendiri, the emotional baggage, the greed, the fear dalam kita. The greed and the fear, the baggage dalam kita ni. So, in order to do to overcome semua tu, it's all about you. It's do your self inventory. Saya baca dengan key yang betul, nyanyi pun flat. Negaraku pun flat. Lagilah lagu tu, lagilah flat. Jadi terfikir idea masa lalu. Kejap. Sebelum saya lupa pasal saya punya ni. Okay. Creating ataupun trading system provides a clear path untuk seorang pedagang untuk nak berdagang. Yang menghalang kita untuk ikut path tu tadi ataupun laluan tu tadi sebenarnya kita. Jadi apa yang berlaku adalah kita punya all the baggage yang kita ada, iaitu fear and greed dalam kita. To overcome yang tu, work on you. Work on your self-inventory. Tu. Saya tengah buat kepercayaan ni untuk XM. Yang guru tip tu. Bagus tu. Tapi itulah dia. Ada yang jalan-jalan, ada yang menyimpang. Betul. Betul. Ada yang pergi langgar orang pun ada. Macam-macam, Sophie. Jadi untuk overcome semua ni, bukannya daripada orang. Bukannya tanya, Zul, macam mana nak buat? Anda tanya diri anda, apa anda nak buat? It's all about kita. It's all about sendiri. Bukan tak tahu trade. Sufi tahu trade. Sunbi tahu trade. Galih tahu trade. Pian tahu trade. Semua tahu trade. Tapi nak ikut teknik sendiri, nak jaga, kita tahu kena jaga risk, tapi bila depan cat tak nampak, semua tekan. Itu masalah. Benda tu yang ni. Lepas tu kita cuba cari perfection, dengar 3711 macam faham, macam best, nampak dekat chart. Bila buat,
Ush, tak nampak dah pula. Okey, tukar balik kepada yang ni. Tukar balik. Ada duk tukar. Bilanya nak jadi kan? Habis. Keserakahan tak dapat dihilangkan. Yes, betul. Ya. Yang penting anda sedar dia ada. Dan the first step adalah anda mengakui bahawa anda ada masalah. That's why anda buat itu. The first step untuk anda buat benda ni adalah anda akui anda ada masalah tu. Iaitu sebab tu kita tulis saja yang belief setting tadi. Sebab tu jangan pergi translate nota saya. Dia pergi translate nota aku, hantar ke aku. Aduh, demam. Ini bukan exam. Anda pergi tarik. Oh, Zul, ini kepercayaan yang betul ni. Itu. Lepas tu hantar ke aku. Buat apa? Itu untuk anda. Tulis yang anda punya. Tulis je. Whatever that cross your mind. So, itu belief setting. Yang budget tadi, tahu. What is your actual monthly and yearly annual budget. Berapa income, berapa everything, every income yang dapat, every expenses yang anda ada, expenses bahagikan kepada yang berguna dengan yang tak berguna. Lepas tu work on your expenses and work on your income. Itulah sebab anda trade, nak tambah income. Then work on your time. Berapa banyak masa yang anda akan spend kan. Dah masa pun dah habis, kita punya tebuan pun dah keluar. Ketahui semua ni untuk anda membina satu minda pedagang yang sihat. InsyaAllah kita bersama lagi pada jam 7 Rina, 7 hingga 8 nanti. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jumpa lagi pada jam 7. Assalamualaikum.